Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi kita pada pagi ini untuk sedikit tazkirah ringkas berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia mahir membacanya, kelak dia akan bersama para malaikat pembawa risalah mulia lagi taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia mengulang-ulang bacaannya kerana tidak mahir membaca Al-Quran serta merasa sukar membacanya, maka baginya 2 pahala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi maksud hadis yang kita bacakan tadi itu, maksudnya bagi 2 pahala itu, iaitu yang pertama pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua pahala sabar serta berusaha membacanya walaupun dalam keadaan yang merangkak-rangkak, yang tak boleh lancar bacaannya. Jadi dapat kita fahamkan daripada hadis, maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahawa kita dituntut untuk sentiasa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan sentiasa membaca Al-Quran itu kita akan menjadi mahir, ya. Dan bukan setakat kita mahir, dan selepas itu dapat kita memahami Al-Quran itu dengan baik dari segi makna, ataupun kita dapat kita tadabbur Al-Quran itu dengan baik dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan mungkin bacaan Al-Quran ini menjadi masalah kepada kita. Ada orang yang mahir membacanya, ada orang yang kurang mahir membacanya. Tetapi bagi mereka yang kurang mahir membacanya, janganlah disebabkan kerana kurang mahir membacakan itu menyebabkan tidak membaca Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran, sebab kurang mahir itu akan memberi 2 pahala kepada dia seperti yang sebutkan tadi. Yang pertama, pahala dia nak membaca Al-Quran, sebab Al-Quran itu ialah kalamullah, iaitu mujizat yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan seperti mana kita tahu juga, Al-Quran ini ialah sebagai syifa, ubat kepada penyakit hati kita, dan juga segala penyakit-penyakit yang lain. Dan yang penting ialah ketenangan hati kita apabila kita membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi apabila kita tadabbur makna Al-Quran itu. Jadi itu maknanya orang yang membaca Al-Quran sudah pasti mendapat pahalanya. Kemudian yang kedua, pahala yang kedua, iaitu kerana susahnya, sukarnya, sabar dia dalam menghadapi sukarnya itu untuk membaca Al-Quran, nak menyebut kalimah-kalimah Al-Quran itu seperti huruf-huruf yang tertentu, seperti huruf sad, dad, ta. Ini huruf-huruf yang agak sukar disebut, tapi walau bagaimanapun dia berusaha untuk membacanya walaupun dalam keadaan yang tak dapat disebut dengan betul, dan ia mendapat pahala atas usahanya, usaha bacaannya itu. Jadi saya seru kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita membaca Al-Quran, ya, walaupun dalam keadaan yang kita tak mahir. Mudah-mudahan dengan mula-mulanya kita tidak mahir, tapi akhirnya kita akan menjadi mahir apabila kita ulang-ulang membaca Al-Quran itu. Jadi itulah yang dapat disampaikan pada pagi ini, ya. Mudah-mudahan seperti mana kita tahu dalam hadis yang lain juga menyebut bahawa Al-Quran inilah yang akan menjadikan teman hidup kita dalam kubur nanti. Jadi itulah yang dapat sampaikan pada pagi ini. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.